Okay, hai, salam sejahtera semua. So, kali ini kita akan teruskan dengan perbincangan latihan 1.1 fisiologi tumbuhan, tanaman, fisiologi tanaman. Okay, latihan 3 yang telah cikgu send dalam grup awak minggu lepas lah. Okay, so kali ini kita sama-sama tengok jawapan dia, perbincangan kita setiap soalan. Okay. Okay, latihan 3 unit 1.1 fisiologi tumbuhan. Okay. Tengok, kita pergi kepada soalan yang pertama dan kedua dahulu. Okay, sekejap. Kita tengok soalan yang pertama kat sini berkenaan fisiologi tumbuhan. Okay. Rajah menunjukkan dua kumpulan tumbuhan. So, yang pertama, kita ada tengok kat sini soalan nombor 1 berbunga, kedua X. Okay. So, senang saja untuk tahu X tu apa. Jawapan dia X. Okay, semestinya tumbuhan tidak berbunga. Okay, tumbuhan tidak berbunga. Okay, untuk berbunga, so ada bahagian dia monocotyledon, monocotyledon dan Y. So, bila kita ada monocot, so kita akan ada dicot. So, yang kedua, Y itu adalah dicot. Okay, dicotyledon. Ingat X tadi, so jawapan X adalah tidak berbunga, Y dicotyledon. Okay, contoh X tu kita ada alga, kulat, lumut dan paku pakis. Ini yang tidak berbunga. Okay, so kita pergi kepada soalan nombor 2. Okay, rajah menunjukkan dua jenis tumbuhan yang berbeza A dan B. Okay, so kita ada nyatakan tumbuhan berbunga tersebut. Daripada A tu apa? A tu okay, jenis ni, sebab dia tanya jenis kan. Sini dia tanya jenis. Jenis A adalah monocot. Okay, monocotyledon. Jenis B adalah dicot. Okay, dicotyledon. Okay, so soalan B, nyatakan perbezaan A dan B. Senang saja. Okay, kita ada 3 markah. Tadi 1 markah. Jawapan ini 1 markah. Ini 1 markah. Lepas soalan B 1 markah. Okay, mempunyai 1 cotyledon. A mempunyai 1 cotyledon dan B mempunyai 2 cotyledon. Ingat dicot. Soalan dia tadi nyatakan perbezaan saja. So, bezakan dari segi berapa cotyledon dia ada. So, A kita ada 1, mempunyai 1 cotyledon dan B mempunyai 2 cotyledon. 1 markah, 1 markah, 1 markah, mendapat 3 markah. Okay. So, next soalan yang seterusnya. Okay, pada soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga berkenaan nyatakan dua ciri tumbuhan dicotyledon. Okay, dua ciri tumbuhan dicotyledon. Yang pertama, okay, berakar tunjang. Kedua, daun urat. Daun urat jejari ni, selirat ni. Selirat. Okay, ni jejari. Okay, ni istilah baru lah. Okay. So, yang ketiga, batang berkayu lah. Okay. Itu ciri-ciri dia. So, soalan B yang seterusnya. Jawapan dia, dia minta contoh. Satu contoh tumbuhan dicotyledon. Pokok durian, pokok bunga raya dan lain-lain lah. Ni 2 contoh dia. Okay. Pokok durian, pokok bunga raya. Okay. Okay, so soalan keempat. Soalan keempat. Okay, fungsi akar dan batang. Okay. Fungsi akar untuk menguatkan. Dia kata kunci dia menguatkan dan menegakkan tumbuhan. Tapi kalau ada awak yang jawab untuk menyerap air pun boleh. Okay, menyerap air dan garam mineral. Okay, garam mineral dari dalam tanah. So, ini berapa markah? 2 markah untuk soalan ni, maknanya untuk akar 1 markah.
Okey, untuk batang 1 markah. Dapatlah 2 markah. Okey. Bahagian batang pula fungsinya membantu proses pernafasan pada lantai sel. Ataupun boleh juga guna mengangkut air dan garam mineral, menyokong tumbuhan. Kat sini mengangkut zat makanan. Kenapa kita dah letak mengangkut zat makanan dan mengangkut air ni? Sebab dekat batang pun kita akan jumpa xylem dan phloem tu tadi. Okay. Ada pada batang. Itulah fungsi batang tadi. Tapi awak nyatakan mana-mananya. Tak perlu senaraikan semua. Mana-mana antara ni, kalau awak dah nyatakan, so awak dapat 1 markah lah. Okay. Next. Soalan nombor 5. Okey, kena gambar A dengan B, jenis akar A dengan jenis akar A dan jenis akar B. So, soalan dia tanya jenis sistem akar A dan B. So, A itu adalah paling senang akar tunjang. B itu akar serabut. Ni mesti semua dapat betul. 2 markah. Senang-senang dapat 2 markah terus. Okey, fungsi akar. Soalan berulang pula ni. Fungsi akar yang pertama menguatkan menegakkan tumbuhan. Okey. Lepas tu menyerap air dan garam mineral untuk pernafasan. Yang ketiga menyimpan makanan. Keempat menyimpan makanan. Tapi kat sini dia minta 3 sahaja. Ini pilihan jawapan dia bagi 4 lah. Mana-mana antara 4 ni. Mana-mana 3 antara 4 ni lah. Antara 4 pilihan jawapan. Okay. So next. Okay, kepada soalan 6. So kita ada gambar ni. Ini kalau yang dalam slide ni tak nak jelas sangat lah. Tapi dalam soalan awak cakap saya jelas. Ini gambar. Rasanya tanaman jagung. Okay. Okay, jawapan dia tanya terangkan ciri luaran. Masih ingat itu apa struktur luaran yang ada pada tumbuhan. So, kita ada akar, kita ada batang, kita ada daun. So, untuk ni kita boleh terangkan tentang akarnya dan juga batang. Okay, untuk tumbuhan yang ditunjukkan gambar. So, kita ambil contoh kat sini, kita ambil akar. Jawapan dia akar serabut. Okay, markah dia 4. 1, markah awak nyatakan apa struktur luaran tu. 1, penerangan. Okay, dia minta 2 kan. Okay, so 1 lagi markah struktur yang seterusnya, ciri dia, dan 1 lagi penerangan untuk struktur tersebut. So 1, 2, 3, 4. Dapat 4 markah. Okay, yang pertama awak terangkan akar serabut tentang tumbuhan ni tadi. Okay, akar serabut memperkukuhkan tumbuhan ataupun menyerap air serta garam mineral dari tanah. Itu penerangan dia. Kedua, kita terangkan tentang ciri batang dia yang tidak berkayu. Okay, mempunyai epidermis yang tipis. Okay, ni contoh dia lah. Kalau nak terangkan pasal daun pun boleh. Okay, letak daun apa linear kat sini. Okay, daun apa jenis dia. Okay, daun bentuk selari, urat selari. Okay, daun dia. Dan terangkanlah tempat berlakunya proses fotosintesis ke. Okay. Okay, next. Soalan, ini soalan A, lepas soalan B. Ni gambar, dia minta awak lakarkan cerita dalaman batang dia. Macam mana kat dalam batang dia. So, ini lukisan dia. Cikgu sarankan awak untuk warna lah dalam jawapan. Latihan awak. Kenapa kita nak warna? Supaya mudah untuk awak mengenal pasti setiap struktur kat dalam tu. Macam mana nak kenal pasti phloem, xylem, okay, cortex tu mana. Okay, warna untuk kita nampak perbezaan dia. Ini monokot. Ingat soalan ni masih berdasarkan gambar rajah di atas ni. Jangan awak lukis batang untuk dicot. Okay, ini monokot. Okay, next. Soalan 7. Okay, ni pun sama juga. Dia suruh awak terangkan fungsi xylem, phloem dan epidermis. So, xylem mengalirkan atau mengangkut mana-mana. Kalau letak mengalirkan ke ataupun awak letak mengangkut air ke pun boleh. Air dan garam mineral dari akar. Kedua, phloem tu mengangkut ataupun mengedarkan zat makanan dari daun. Ketiga,
epidermis tu melindungi tisu daripada kekeringan dan kecederaan. Ini soalan nombor 7. Okey, so dapatlah 3 markah. Ini 1 markah, markah kedua, markah ketiga. Okey. Soalan nombor 8, daripada gambar rajah ini disuruh awak namakan X dan Y. So X ini adalah ovari. Di dalam dia itu Y adalah ovule. Okey. Apa fungsi X tu tadi? Mesti ingat X tu adalah ovari kan. So ovari fungsi dia menghasilkan ovule. Okey, ini soalan B. Fungsi X tadi menghasilkan si ovule tu tadi. Ovule berada di dalam ovari. Okey. Pada soalan 9. Ni pun dia tanya lagi. Fungsi dia sama saja xylem dan phloem. Xylem mengalirkan air dan bahan mineral. Phloem mengangkut zat yang terhasil daripada proses apa? Daripada proses fotosintesis. Okey. 9. Kita pergi pada soalan 10. Z. Dia suruh nyatakan apa itu Z. Z itu adalah gambar epidermis. Okey. So dia suruh nyatakan ciri pula dinding ni yang ada pada gambar ni, ciri phloem dan xylem. Dia tak tanya fungsi dah, dia tanya ciri. Phloem ni dia ada dinding yang nipis, xylem dinding yang paling keras. Okey. So dapat 3 markah kat sini. 1, 2, 3. Okey, 10. Soalan 10. Next, soalan 11. Okey. Soalan 11 saya tanya awak, okey, Z itu apa? Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan nama benda yang dia label kat sini. Z tu adalah stomata. Okey, tengok kat sini. Ni, Z ni. Stomata. Ini adalah stomata. Y tu adalah phloem. Ni tadi, phloem Y. Y phloem. Lepas tu dia tanya soalan B, fungsi X. Belum awak nak nyatakan fungsi, awak kena tahu dulu X itu apa. Okay. Sebab ni dia dua benda ni. Okay. X tu adalah xylem. So apa fungsi xylem? Mengangkut air dan garam mineral. Okay. Jawapan dia fungsi X. Ingat sebelum awak nyatakan fungsi X, awak kena tahu X tu apa. Okay. Dan soalan yang terakhir, soalan 12. So dia suruh label semua ni dari A sampai H. A adalah stigma, B adalah steel, C enter, D filament, E rangi ataupun petal, F ovary, G ovule, dan H tu adalah sepal. Okay. Okay. So itu saja jawapan untuk hari ini. Okay. 12 soalan. Terima kasih. Semoga membantu penerangannya. Okay. Terima kasih.